Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-6 muka surat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Alhamdulillah, sambung ayat yang kita baca, ayat selepas Allah SWT cerita tentang kudrat dia, tentang Quran, tentang siapa dia,
siapa Allah SWT yang jadikan langit dan bumi tanpa tiada. Dia yang terbit segala matahari, bulan, bintang. Dia yang terbit segala sesuatu dengan sempurna. Dia yang menghampakan bumi ini. Dia yang pasak gunung. Dia yang kukuh bumi ini. Dia yang keluarkan daripada bumi ini segala tanaman, segala buah-buahan. Dia yang jadikan daripada bumi yang sama, air yang sama, rasa yang berbagai. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala beritahu, sekiranya kamu pelik, kamu kagum, tak, kamu rasa hebat dengan kejadian yang Allah cerita tu, sepatutnya kamu kena rasa pelik lagi dengan orang yang mana dakwa bila mati hidup semula. Bila mati jadi tanah, adakah kita akan dihidupkan semula, tubuh baru, tak, badan baru, anggota baru? Kalau kamu rasa pelik dengan kejadian-kejadian, hak ni lebih pelik lagi. Manusia-manusia yang mana keluar daripada mulut dia berkata begini. Kemudian Allah bagi, itulah orang yang mana kufur dengan Allah. Itulah orang yang mana balik akhirat Allah Ta'ala tak belenggu di atas leher mereka. Dan itulah pemilik neraka. Dan mereka kekal. Wa yasta'jilunaka bis, sambung ayat ni. Wa yasta'jilunaka bis sayyi'ah qabla al-hasan. Orang lagu ni Allah Ta'ala bagi tahu, bila diberitahu akhirat, bila diberitahu azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka minta daripada kamu supaya disegerakan. Tak. Kalau bagi tahu, kalau kamu tidak mahu beriman dengan Allah, nanti Allah Ta'ala akan azab kamu. Mari selalu. Wa yasta'jilunaka bis sayyi'ah qabla. Mereka minta daripada kamu supaya ditimpa keburukan sebelum kebaikan. Sedangkan Allah Ta'ala begitu, wa qad khalat min qablihimul mathulat, sedangkan telah berlalu umat-umat sebelum mereka ni contoh-contoh azab-azab yang telah Allah SWT turun. Tapi wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas. Tapi Allah SWT ni manusia cabar lagu. Allah Ta'ala tak tunaikan segera. Sebab apa? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dzu maghfirah linnas, Maha Pengampun pada manusia. Ghafar ni dia ampun walaupun hamba tak minta ampun. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila lagi kalau minta ampun lagi lah. Ini sifat ghafar. Dzu maghfirah kepada manusia di atas kezaliman mereka. Tapi ingat Allah Taala bagi tahu, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Hukumnya Allah Taala sangat keras. Hukumnya Allah SWT sangat keras. Atas dunia dia bagi tempoh, bagi ruang dan peluang pada hamba. Wa yakul ladina kafar. Kemudian Allah Taala datangkan ayat-ayat orang yang mana sombong dengan Allah SWT, yang tidak mahu tunduk pada Allah SWT, dan mereka minta daripada Nabi macam-macam. Wa yakul ladina kafar, berkata orang kafir, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti mukjizat daripada Allah SWT, seperti mana nabi-nabi sebelum ni. Seperti Nabi Musa ada tukar yang mana mereka tahu. Ini minta mukjizat berdasarkan pilihan mereka. Jadi Allah Taala bagi, innama anta mudhir, sesungguhnya kamu wahai Muhammad hanya bagi peringatan, pemberi peringatan. Dan bagi setiap kaum ni dia ada orang yang mana dihantar oleh Allah SWT sebagai pembimbing, sebagai pembimbing. Habis cerita sekarang tu, cerita tentang ilmu Allah Ta'ala pula. Sebelum ni kita kudrat Allah, jadikan langit tanpa tiada, semua jadikan gunung gana. Sekarang ilmu dia pula. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham. Allah SWT tahu apa yang akan dikandung oleh semua betina. Allah SWT tahu apa yang dikandung oleh semua betina dan yang akan mengandung. Ini ilmu Allah SWT. Kalau tahu apa yang dikandung itu doktor tahu, ramai kita sekarang ni. Dia tahu. Ni Allah Taala bagi tahu, dialah yang tahu apa yang sudah dikandung oleh betina dan apa yang akan dikandung. Lahir itu tahun lalu. Dia ni beranak berapa orang. Ni ilmu Allah SWT. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad, apa yang berkurang daripada kandungan dia dan apa yang mana bertambah. Semua tu Allah, dalam ilmu Allah Taala. Wa kullu syai'in indahu, dia semua segala sesuatu di sisi Allah ada kadar dia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berlaku mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib, yang maha mengetahui segala perkara gaib dan perkara nyata, yang maha besar, yang maha tinggi Allah Subhanahu. Sama saja, sama ada kamu kecek selur ke, kamu kecek derah ke, kamu bersembunyi pada waktu malam ke, kamu berjalan di siang hari ke, semua tu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada lahu muaqibat. Ni kanun Allah Taala bagi tahu pada kita. Bagi Allah ni, di sisi Allah ni dia ada muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Di sisi Allah ni ada muaqibat ni apa? Malaikat-malaikat yang sentiasa berada dengan kita, di depan kita, di belakang kita, yang sentiasa berdapil dengan kita. Hafazah yahfazunahu min amrillah, dan mereka jaga
hamba Allah Subhanahu taala ni, perbuatan kita ni daripada perintah Allah, bukan daripada perintah mereka, min amrillah, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ni di antara hikmah beriman dengan para malaikat ni. Dia sebagai asbab tarbiyah pada kita, istizhar bahawa kita sentiasa hendak malaikat sentiasa ada dekat kita ni, dia menyebabkan kita rasa malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebabkan kita rasa semangat untuk sentiasa taat, jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Quran ni pujuk Nabi dengan para malaikat. Pujuk Nabi kan. Nabi rasa bersendiri, tak ramai orang sembah Allah, orang yang beriman dengan Allah. Maka Allah datangkan cita-cita malaikat di bumi orang tak tunduk pada Allah, yang derhaka pada Allah. Sebenarnya di langit penuh dengan malaikat yang sentiasa taat. Ini Allah Taala beritahu di antara qanun Allah yang Allah SWT jaga manusia melalui malaikat-malaikat ni. Dan malaikat ni Allah Taala jaga. Dan innallah, kemudian Allah Taala bagi tahu qanun dia satu lagi, Allah Taala jamin tidak akan ubah apa-apa nikmat yang Allah Taala bagi pada manusia sehingga dia berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah Taala tidak akan ubah nikmat yang Allah Taala bagi pada mana-mana kaum. Ini qanun mujtama', qanun masyarakat umat ni. Hatta yughayyiru ma bi'am, sehingga mereka ubah dengan mereka langgar perintah Allah Subhanahu taala. Ini ayat ni konsisten. Ayat ni bukan berubah, bukan daripada bawah ke atas ni. Daripada tak ada nikmat ya, daripada miskin orang guna ayat ni. Orang guna kepada pelajar-pelajar. Kalau kamu tak berubah, Allah Taala tak akan ubah kamu. Kamu kemiskinan kamu, kalau kamu tak berubah, Allah Taala tak akan ubah. Tak ada kaitan. Itu bukan ayat lagu tu. Ayat ni kan kita jumpa ada ayat sebelum ni. Ni qanun Allah Taala bagi tahu. Innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan. Surah sebelum ni. Innallaha la yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala hatta yu'min. Allah SWT tidak sekali-kali akan ubah nikmat yang Allah Taala bagi pada mana-mana kaum. Nikmat keamanan ke, nikmat makanan, nikmat kemewahan, nikmat segala nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi tu, Allah Taala jamin qanun dia, Allah tidak akan ubah. Sehingga kaum tersebut ubah dengan langgar perintah Allah SWT, dengan mengkufuri nikmat Allah SWT, dengan tidak bersyukur, Allah SWT akan ubah Allah Taala. Adapun daripada tak ada satu kepada satu tu tak termasuk, itu bukan janji untuk qanun lagu tu. Tu Allah Taala boleh jadi ubah, Allah Taala boleh jadi tak ubah. Jadi innallaha, Allah SWT bagi tahu, Allah Taala tidak akan ubah, jaminan daripada untuk tenangkan kita. Wa idza arada Allah bikum min su'an fala maranna. Bila Allah SWT ingin pada mana-mana kaum, pada mana-mana umat azab, maka fala marada, maka tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah sebarang penolong, sebarang pelindung. Huwallazi yuriikumul, cerita tentang kudrat dia semula. Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an. Dialah yang tunjuk pada kamu kehebatan dia ni. Apa dia? Barqa khaufan wa tama'an. Kilat. Khaufan wa tama'an. Pada kilat tu ada apa? Ada ketakutan, kegerungan, dan juga ada tamak, ada kebaikan, hujan yang keturun. Wa yunshi'u sahaba thiqal, dia yang membentukkan awan yang berat. Wa yusabbihu ra'du bihamdih, dia juga guru bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi, dan para malaikat yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang mengutuskan azab. Fa yusibu biha man yasha, maka ditimpa pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Pun begitu tengok Allah lagi, wa hum yujadiluna fillah, mereka berdebat, mereka membantah tak berkenaan dengan perintah Allah, sedangkan Allah ni syadidul mihal, dan hukumnya dia tu sangat keras, bahaya. Manusia yang tak kenal Allah SWT, dia petikai perintah Allah SWT. Lahu da'watul haq, hanya Allah yang dapat menyahut suara doa. Hanya Allah SWT yang dapat memakbulkan segala doa. Lahu da'watul haq. Walladzina yad'una min dunihi, orang yang mana seru selain daripada Allah SWT, berdoa minta daripada selain daripada Allah SWT, la yastajibuna lahum bi syai', tidak dapat menyempurnakan, tidak dapat mengkabulkan pada mereka sedikit pun. Illa kabasiti kafai, Allah Taala buat perumpamaan seperti mana satu orang yang mana buka dua tapak tangan dia ke arah air. Buka kedua tapak tangan ke arah air, lepas tu nak minum. Wa mahu
liyablu ghafah, supaya air tu tak sampai pada mulut dia, wa mahu bali, tak akan mungkin. Dia tak buat tahan, tak tu air lepas tu nak suruh masuk dalam mulut, tak mungkin. Begitu Allah semua buat perumpamaan. Dia doa-doa orang kafir, doa pada dewa tu, doa pada jadi tu, Allah buat jadi belakang. Tak, Allah je. Tidak ada kaitan dengan dewa-dewa dia, tak ada kaitan dengan jin-jin dia, tidak kaitan. Semua jadi tu, tak minta dengan Allah, kan minta dengan selain daripada Allah semua. Allah semua daripada Allah SWT belakang. Bapa Allah Taala jadi ujian, sebagai ujian. Nak ujian. Sebab dunia ni pak ujian. Allah nak tengok hati manusia tawajjuh pada sabar. Wa ma du'aul kafirin, dan tidaklah doa orang kafir illa fi sia-sia mata-mata, sia-sia mata. Walillahi yasjudu ma. Kemudian cerita tentang bagaimana ramai manusia makhluk yang taat pada Allah. Sebenarnya Allah Taala bagi walillah, hanya pada Allah yasjudu man. Makhluk yang di langit itu sujud pada Allah SWT. Begitu yang di bumi, tawa'an wa karha, dengan sukarela dan juga dari keadaan paksa. Wa dhilaluhum bil ghudwi wal asar. Begitu juga bayar-bayar mereka pun semua tunduk pada Allah SWT bil ghudwi wal asar, di waktu pagi dan waktu petang. Qul man rabbus samawati wal, tanya mereka wahai Muhammad. Ini cara Allah Taala istidlal ni tentang tauhid rububiyah. Ayat ni surah Madani. Sama juga tauhid risalah akhirat, cuma beza dia ahkam. Qul man rabbus samawati wal ard. Tanya mereka, man rabbus samawati, siapa dia yang terbit langit-langit dan bumi? Siapa pencipta langit-langit dan bumi? Qulillah, mereka jawab Allah. Katakanlah Allah. Qul afattakhtum min duni awliya, adakah kamu nak jadikan selain daripada Allah, kamu kata yang terbit segala langit dan bumi ni, selain daripada dia kamu nak jadikan pelindung? Yang mana la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, yang kamu suruh selain daripada Allah, yang kamu jadikan selain daripada Allah sebagai pelindung tu, mereka tidak dapat bagi manfaat pada diri mereka sendiri, dan juga tidak dapat menolak mudarat daripada diri mereka sendiri. Mereka sendiri pun tak boleh, bagaimana nak bagi pada orang lain? Tengok Allah Taala kritik. Allah Taala kritik. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil a'ma, adakah sama orang yang mana buta dengan orang celak? Adakah sama kegelapan dengan cahaya? Maka manusia akan jelas. Allah Ta'ala betul semula, setting semula cara memikir. Sebab salah pemikiran. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqih. Tengok, adakah mereka jadikan bagi Allah ni ada sekutu? Adakah orang Mekah ni ataupun orang Arab ni, mereka jadikan bagi Allah ni sekutu-sekutu ni, yang mana sekutu-sekutu tu pernah menciptakan sesuatu seperti mana yang Allah ciptakan, lalu fatashabahal khalqan, lalu mereka jadi tukar. Lebih kurang yang Allah Ta'ala ceritakan ni, dia suruh pun ceritakan ni juga, jadi dia keliru. Tengok Allah Ta'ala tanya, padahal tak ada ke satu? Tak. Am ja'alu lillahi, adakah mereka yang telah jadikan bagi Allah sekutu tu, sekutu mereka ada mencipta sesuatu seperti mana yang Allah Ta'ala cipta, sehingga mereka jadi tukar? Tak. Hak ni Allah Ta'ala buat, hak ni sekutu dia buat, jadi lebih kurang. Tak. Qulillahu khaliqu kulli syai, katakanlah Allah yang mencipta segala sesuatu, sekutu tak ada cipta kepada dia. Wa huwal wahidul qahhar, dia Allah la al-wahidul qahhar, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Kemudian Allah SWT beritahu tentang setara mana hak dengan batin. Hak dengan batin, yang manusia ni pegang dengan batin kemah-keming, ada asah ke? Allah Ta'ala datang lagi perumpamaan surah ni. Anzala minas sama, dialah yang menurunkan daripada langit air. Air hujan. Lalu air itu berjalan, fasalat audiyah, masuk dalam lembah-lembah mengikut kadar yang Allah Ta'ala tentukan. Fahtamala say, lalu air tu dia bawa bersama kepada buih-buih, buih-buih ya, yang menampung, yang terapung tu. Wa mimma, begitu juga tu perumpamaan pertama. Perumpamaan yang kedua, wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zulbadun. Begitu juga apabila mereka menghidupkan api, letak mah di atas api, dan untuk apa dah, untuk beki perhiasan mereka, untuk islah perhiasan mereka sebagai kesenangan mereka untuk sementara, pun ada juga buih seperti itu juga. Allah nak bagi tahu, kadzalika yadribullahu al-haq, demikianlah Allah Taala buat perumpamaan di antara hak dengan batin. Gapo dia? Fa amma zabad, batin ni, adapun buih, fa yadhhabu jufa, maka dia akan hilang. Dia tak ada stand, dia tak ada asah. Tak, buih ni hebat lagu mana, buih daripada air hujan tu pun, atau buih daripada bagai kemah yang dibakar tu, tak, yang untuk dibersihkan buih daki-daki tu, buih tu Allah Taala bagi tahu fa yadhhabu jufa, dia tidak akan kekal.
Wa amma ma yanfa'un nas, adapun apa yang mana bagi manfaat pada manusia, itulah yang akan kekal. Itu hak. Hak ni pakai bagi manfaat pada manusia, dia akan kekal. Ini jaminan daripada Allah SWT. Ini Allah Taala datang ke perumpamaan hak dengan batin, yang mana nak faham ni dia makan masa berkurung. Tak. Tengok batin daripada Abu Lahab, Abu Jahal lawan Nabi tu, golong sebati. Mana? Tak ada kan? Tak ada ke satu kan? Fikrah dia ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Batin hina lenyap gitu. Tak ada. Tengok Nabi, tengok para sahabat, kekal kan? Sejarah boleh tengok dah kan? Tak. Empire, dua empire jatuh. Dia sifat hak ni dia lagu tu. Dia akan menyebabkan benda tu kukuh di atas muka bumi ni. Dia tengok Islam kita, walaupun dah ada lemah kita gini, lemah ni. Tak ada contoh, tak ada orang ikut Islam sungguh-sungguh, tak ada orang jadikan Quran sebagai ni. Masih lagi kekal sebab dia hak. Kekal. Tengok mana komunis, sosialis, sosialis. Tak ada dah. Dulu kak pernah mulut ulama, zaman tu terkesan dengan zaman tu. Oh, sosialis ni menepati Islam. Sebab apa? Sebab kerajaan macam sosialis. Sekarang demokrasi nak mati dah ni. Tak. Orang nampak dah. Tak. Mana? Panilai tu. Kekal Islam juga. Hak yang kekal. Batin ni walaupun satu zaman manusia terpersona. Tak sampai pengajaran daripada sejarah. Sedangkan lama dah Quran bagi tahu daripada Nuh lagi. Tak, sepatut kita jelas dah. Tapi muka tak buka Quran. Tak, bila mari benda baru kan, terbedaya. Bila mari kena tipu gitu macam. Donasi demi donasi. Sedangkan Allah Taala sudah bagi tahu dah. Di antara sifat hak dengan batin. Hak dengan batin. Yang kekal Islam akan kekal. Naik. Walaupun tak ada leader, tak ada sebenar-benar pun kekal. Sebab apa dia ni? Berdasarkan hak. Kadzalika yadribullah. Begitulah Allah Taala buat perumpamaan supaya manusia memikir. Lilladzi, kemudian Allah Taala bagi tahu targhib pada kita, lilladzina stajabu li rabbihim alhusna. Kepada orang yang mana sahut seruan Allah. Allah Taala jamin kepada dia, bagi mereka kepada dia alhusna, kepada al-husna, syurga. Walladzina lam yastajibu, mereka yang mana masa atas dunia ni tidak sahut seruan Allah, tidak mau taat pada Allah. Lahu, Allah tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi tahu law anna lahum bali akhirat. Allah Taala bergambar kepada kita betapa menyesalnya mereka. Law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma. Allah Taala bagi tahu, kalaulah mereka memiliki apa yang di atas muka bumi ni, harta kekayaan ni, dan begitu juga sekali ganda lagi mereka ada. Baik. Kalaulah mereka memiliki segala kekayaan di atas muka bumi dan sekali ganda lagi, Allah Taala bagi tahu laftadau bih. Dan mereka nampak dengan akal kan, mereka akan tembus, akan bayar belaka dengan apa yang ada tu. Sekarang ni Allah Taala minta sikit ya. Ulaika lahum su'ul hisab. Itulah orang yang mana bagi mereka su'ul hisab. Hisab yang sangat buruk. Dan kesudahan mereka, tempat tinggal mereka jahannam wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat. Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabb. Kemudian kembali semula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita yang baca Quran. Afaman ya'lam, tidakkah mereka tahu bahawa apa yang diturun kepada kamu wahai Muhammad daripada Tuhan kamu al-haq? Tak. Adakah seperti mana orang buta? Tak. Benar daripada ni. Innama yatadhakkaru ulul, sebenarnya orang dapat ambil pengajaran daripada Quran ni siapa dia? Ulul albab, orang cilik-cilik ni. Ulul albab ni orang yang tidak terkesan dengan keadaan. Alladzina yufuni, ni Allah Taala detail ulul albab. Siapa dia ulul albab? Alladzina yufuna bi ahdillah. Ini jalan lagi ulul albab ni. Tak bukan cilik kita, tak pandai emek ke pandai agama ni, tak. Allah Taala bagi tahu ulul albab ni alladzina yufuna bi ahdillah. Orang yang mana menyempurnakan janji dia dengan Allah. Tak peduli dengan keadaan. Dia tahu dia hamba Allah. Wala yanquduna al-mihad, dia tidak akan membatalkan janji dia dengan Allah wala apa keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allah bi an yusala. Dia akan menyambungkan hubungan yang Allah Taala perintah untuk dia sambung dengannya. Silaturahim. Tak akan putus. Tak. Tengok ni. Sebab tu kita kata taksub dengan Allah. Dengan Quran tak ada masalah. Dia akan jadi molek. Ini molek. Kita kena percaya, kita dua orang kita boleh. Tak. Kita Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamin dia dah. Tak akan bunuh ni. Tak. Pegang tengok. Nabi suruh kita gigit dengan gerhan, jangan lepas. Tak, sunnah ya. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Abdu 'alaiha bin, Nabi kata, kekeh dengan gigi gerhan. Maksud dia apa? Kekeh gerhan, kemah keming lah. Bukan kata bila mereka ada agak lepas. Bila kena sikit lepas. Tu maksud kau dia suruh kekeh lagu mana? Kekeh tak lepas dah. Lagu mana? Ni. Dua orang ni kita boleh tak. Sebab apa? Sebab dia akan dorong kita. Dia akan perintah kepada seorang
dak bapa supaya bertanggungjawab terhadap anak, buat baik pada isteri, pada pemimpin supaya dia merasa dengan rakyat, niaga jangan khianat ni. Dua kan. Dak Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dak taksub dengan dia, tak punah. Orang itu akan jadi molek. Akan jadi molek. Dan ini perintah Allah. Kepada dia, Allah Taala bagi tahu, pertama sempurnakan janji kita dengan dia. Yang kedua, sambung hubungan silaturahim. Dia wa yakhshawna rabbahum, takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhafuna su'ul hisab, dia takut pada hisab yang buruk. Itu sifat yang ketiga, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka yang sabar dalam usaha untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala ni, dak mereka sabar. Susah kena ada susah. Dak ni menguji sikit pun duduk dalam rumah ni dengan anak bini lalu. Dak pada kata sabar lagu mana? Ke sabar lagu tu. Tak sabar ni lagu mana tak tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqamus salah, mendirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra, dan infak apa yang Allah Taala bagi pada mereka, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terang. Wa yadra'una bil hasanah sayyi'ah, dan mereka balas keburukan dengan kebaikan. Tak. Ulaika lahum uqbad dar, itulah bagi mereka kesudahan yang baik. Tak, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jannatu adnin, mereka akan dimasukkan. Uqbad dar ni kepada jannatu adnin, syurga adnin, mereka akan masuk bersama dengan sama. Tengok ni dalam surah Ra'd ni. Wa man salaha min abahu, salih baik di kalangan ayah, datuk, nenek moyang mereka ni sekali. Dengan ayah mereka, pak saudara, tu wa azwaji, isteri-isteri mereka, dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, para malaikat dak sambut mereka pada setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum, sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Kan senang ni. Tak boleh masuk syurga belaka ni. Maka dia guna segala kepandaian bagaimana nak pujuk diri dia, nak pujuk keluarga dia. Nak untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ni'ma uqbad dar, sebaik-baik tempat tinggal. Walladzina yanqudu, ada pun seorang lagi orang tak ciri, bukan ulul albab, yang mana mereka ni melanggar perjanjian dengan Allah selepas buat perjanjian. Tak dalam semaya ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Ada luar semaya tak minta dengan orang lain, taat pada orang lain. Ni dalam semaya kita taat pada orang lain dah. Nak semaya taat pada orang lain dah. Wa yaqta'una ma amara Allah, dan mereka mutuhkan hubungan silaturahim yang Allah telah perintah supaya disambungkan, buat kerosakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar, itulah orang yang mana kena laknat pada Allah dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Kemudian bagi tahu tentang Allah SWT, Allah yang luaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dia yang menyempitkan rezeki. Sebab tu kena puas hati dengan Allah. Kita kena faham Allah SWT luaskan rezeki seorang, Allah Taala yang menyempitkan. Dengan hikmah yang dia tahu. Wa farihu bil hayatid dunya, dan orang yang putus hubungan silaturahim, orang yang mana langgar perjanjian dengan Allah tadi, sambung semula. Wa farihu, mereka gembira dengan kehidupan dunia ni. Tidaklah kehidupan dunia ni berbanding akhirat melainkan kepada mata kesenangan yang sementara. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi, sambung semula Allah Taala mari berkali-kali ni kritikkan manusia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, mereka kata kalau benar dia tu Nabi, Muhammad Nabi, apa tahu mari mukjizat kita minta ya. Kita minta sama ada orang kafir Arab ke ataupun kafir Yahudi ke. Ini perkataan mereka. Laula unzila, bapa tak mari turun pada dia ayat min rabbih. Qul, katakanlah, innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Taala sesatkan siapa yang Allah Taala kehendaki, tapi jaminan Allah Taala wa yahdi, pasti Allah Taala akan bagi hidayah pada man anab, siapa nak jadi hamba Allah. Ni. Siapa nak jadi hamba Allah SWT, pasti Allah Taala bagi hidayah. Man anab. Sebab apa? Alladzina amanu, orang yang mana beriman dengan Allah, nak jadi hamba Allah ni, wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka hanya akan jadi tenang bila sebut Allah SWT. Bila sebut Allah SWT, bila ada hubungan dengan Allah SWT. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir pada Allah hati akan jadi tenang. Zikir maksud apa? Salah pusalah kita kawan maksud zikir. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, zikir itu taatullah, taat pada Allah SWT. Itu zikir. Tak. Tapi kalau tidak taat pada Allah SWT, walaupun kamu bertasbih beribu-ribu, itu bukan zikir, itu bukan zakirin. Tak. Sa'id bin Jubair bila anak Ibnu Abbas. Ini hakikat zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus salihat, itu orang yang mana beriman dengan Allah dan melakukan amal saleh, tuba lahum, tahniah kepada mereka, wa husnul ma'ad, sebaik-baik tempat tinggal kembali.
Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. Demikianlah wahai Muhammad, ini untuk tasliah Nabi. Demikianlah wahai Muhammad, kami utus kamu pada umat kamu sekarang ni, yang mana qad khalat min qabliha umamun, yang mana telah berlalu sebelum ni umat-umat. Litatlu alaihim alladhi awhayna, untuk kamu baca pada mereka apa yang kami wahyu pada kamu. Itu tugas Nabi dah. Wa hum yakfuruna birrahman, tapi mereka kufur dengan Ar-Rahman, dengan Rahman, dengan Allah. Qul, katakanlah, huwa rabbi, Ar-Rahman ni dialah Rabb saya. La ilaha illa, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Kepada dia lah saya akan bergantung, dan kepada dia lah tempat saya kembali. Kemudian ayat ni ajib. Walau anna Quran, Allah Taala bagi tahu, kalulah Quran ni, kalulah ada sesuatu, seperti mana Quran yang boleh gapo-gapo suyirat bihil jibal. Ajib. Suyirat bihil jibal ni maksudnya boleh alih bukit, boleh pindah ke bukit. Kalau ada satu benda yang boleh pindah bukit, au qutiyan bihil ataupun dengar dia tu boleh gapo dia, boleh lipat bumi. Qutiyan bihil ni biasa dia terima gapo dia tu belah bumi dah, bukan belah bumi. Qutiyan ni dah hadis-hadis Nabi bahasa Arab, qata'al ard ni maksudnya lipat bumi lah, ilmu lipat bumi. Kalau ada sesuatu yang mana boleh alih bukit, pindah bukit, dia boleh lipat bumi, nak pergi Mekah sekejap dalam masa sependek, ilmu lipat bumi. Ada au kullima bihil mauta, ataupun boleh menyebabkan orang mati hidup semula. Pasti sekali Quran, pasti sekali Quran. Itu satu terjemah. Satu lagi Allah Taala bagi tahu, kalau Quran ni Quran ni, kalau Quran ni dia ni lebih zahir lagi sebenarnya. Walau anna Quran, hak ni tak perlu mahzuf ke apa dah. Kalaulah Quran ini Allah Taala bagi tahu boleh memindahkan bukit, boleh dengan melalui Quran ni boleh baca Quran, baca ayat tertentu tak, boleh lipat bumi, dia boleh menghidupkan orang mati. Allah Taala bagi tahu takdir dia apa dia, nascaya mereka tidak akan dapat beriman juga. Sebab dia minta sama ayat kan, dia minta wa yaquluna laula, apa tak tu ayat, apa tak tu ayat. Surah ni kan berkali-kali kan. Jadi ni Allah Taala nak jawab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadiyah iman ni dia tak ada berkait dengan mukjizat. Iman ni pertama hamba dia kena melalui pintu inabah. Daripada yang kedua izin daripada Allah. Allah tak ada kenal dak. Tu. Iman ni pintu dia inabah daripada pihak hamba, untuk hamba ketuk tu pintu inabah. Dia tak ada pintu takabur, dia tak ada pintu zalim, tak ada pintu fasik, tak boleh masuk. Pintu nak beriman dengan Allah SWT, pintu inabah ke mana? Dia bukan dengan bila tengok mukjizat tu kat pahal tu kat dak. Saya nak beriman, putusan saya. Dia diri dia takabur, fasik, tak boleh. Dia pintu iman ni pintu daripada pihak hamba inabah. Daripada Allah SWT izin dia. Wa ma kana nafsin an tu'minu illa biidznillah. Jadi Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi supaya Nabi jelas, dan supaya kita ni orang baca Quran ni jelas. Allah nak bagi tahu kalau Quran ni sendiri dia boleh mukjizat dia ni boleh memindahkan bukit, dia boleh buat ilmu lipat bumi, dia juga boleh menghidupkan orang mati. Nasib manusia tak akan beriman juga. Tak akan beriman juga. Sebab apa? Balillahil amru jami'a. Tetap iman ni milik Allah belaka. Hidayah ni milik Allah mutlak, tak kasihkan siapa. Sehingga Allah Taala bagi tahu pada Nabi, innaka la tahdi man ahbab. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu kasih. Tak boleh. Tapi Allah SWT. Jadi ayat ni nak bagi tahu pada Nabi, daripada kita. Tak usah layan orang duk kritik ni. Kamu hanya wayak Allah Taala wayak. Allah Taala nak lagu mana, hamba nak beriman ikut dia. Betul Allah Taala dengan gagah bagi tahu kan surah Kahfi kan. Selepas datangkan bukti belakang, qulil haqqu min rabbikum, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran hanya daripada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman dia boleh beriman, siapa nak kufur silakan. Allah bagi tahu. Allah Taala ni datangkan tu hantar rasul, turunkan kitab, bagi tahu pada diri manusia tu sudah ada kewarasan dah. Allah Taala bagi belaka dah, molek belaka dah. Dia setiap orang ni ada dah fitrah-fitrah yang Allah Taala sudah bagi. Sebenarnya untuk iman dia mudah dah, tapi dia tak seguna belaka, dia tak seguna kewarasan dia, pendengaran, penglihatan dia fitrah yang ada pada jiwa dia tetap Allah SWT, dia tak seguna belaka. Mari rasul pun tolak juga, mari bukti pun tolak juga, langit bumi semua menuju pada Allah belaka pun tak pakai juga. Maka silakan. Nak beriman boleh beriman, nak kufur silakan. Balik akhirat aku kata, balik akhirat kena azab. Allah, dia qadiyah iman dengan Allah SWT dekat dia lagu tu. Dia tak ada bukan dengar apa dia, asal dia mau beriman lagu-lagu mana, tak apalah dia mau salah, tak ada. Kita setiap manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia nak jadi hamba Allah ni, dia kena lalu pintu inabah. Tak kira dia Firaun ke, dia Abu Lahab ke, dia siapa ke, dia Abu Bakar ke, so, pintu menuju Allah SWT pintu inabah. Pintu inabah, tak ada pintu lain. Bagi hamba. Jadi ni hak ni lebih kita faham. Allah Taala nak jawab. Sebelum dia tanya soal mereka minta segera ke azab. Mereka tanya bila nak kat bawah tak tu mukjizatnya, bawah tak ada mukjizatnya. Tak tanya macam. Jadi ni Allah Taala datangkan jawapan. Kalau Al-Quran ni boleh memindahkan bukit, boleh bagi pada mereka ilmu lipat bumi, tak boleh menghidupkan orang mati, tetap mereka akan dapat iman tu. Ballillahil amru jami'ah. Bahkan sebenarnya qadiyah iman ni, qadiyah beriman dengan Allah semua milik Allah belaka. Nak ni nak guna kewarasan dengan pintu inabah, sebab tu kena istighfar. Sebab tu kita nampak konsisten para anbiya daripada Hud, daripada nabi-nabi yang Allah telah ceritakan, istaghfiru rabbakum, minta ampun daripada Tuhan kamu. Sebab ni jalan dia. Afalam yai'asil ladzina amanu, tidakkah orang mukmin ni putus asa lagi? Putus asa jelah. Allah Taala bagi tahu. Daripada apa dia? Daripada tak ada pala nak supaya semua manusia beriman. Allahu yasha Allah, yang mana kalau Allah Taala nak lahadan nas jami'ah. Allah Taala boleh. Tak mana mari daripada orang mukmin ni, orang mukmin lagu orang mukmin yang mana nak manusia beriman ni dengan apa dah mengharapkan daripada Allah SWT berlaku mukjizat ke tak? Masukkan iman dalam hati manusia tak dengan apa? Dengan tanpa, dengan paksa, dengan ijbar. Tak ada, Allah Taala bagi tahu. Sebab dunia ni pak ujian. Dunia ni pak ujian. Siapa nak beriman dia boleh beriman. Siapa nak kufur dia boleh kufur. Allah Taala bagi tahu. Kalau Allah Taala nak lagu tu lahadanna sajami'a. Allah Taala boleh bagi hidayah pada semua manusia. Wala yazal. Kemudian Allah Taala bagi tahu bentuk supaya manusia dapat hidayah ni Allah Taala bagi tahu. Wala yazalul ladzina kafaru. Tu menunggu orang kafir yang kufur dengan Allah SWT akan ditimpa pada mereka apa dia musibah dengan sebab bima sana'u. Dengan sebab apa yang telah mereka buat. Qari'atun aw tahullu qariban. Allah Taala bagi sana'u qari'atun. Allah Taala bagi tahu orang kafir ni terus menerus mereka akan ditimpa musibah. Tak tusibuhum qari'atun, tusibuhum qari'atun bima sana'u. Dia gitu sebenarnya. Tak terus menerus Allah Taala bagi tahu orang kafir ni akan ditimpa apa dia qari'ah, musibah ni dengan sebab apa yang telah mereka buat. Au tahullu qariban min dari, ataupun sama ada mari azab tu sehingga apa dia menghapuskan mereka daripada tempat mereka. Hatta ya'ti wa'du, sehingga mari janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkiri janji dia, dia janji kan. Jadi ini kanun Allah. Betul Allah Taala bagi tahu mana-mana orang kufur dengan Allah akan kena musibah. Musibah ni supaya mereka kembali pada Allah. Supaya mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dai ni baca Quran kena ambil kesempatan di atas perkara ni bila berlaku gini, tak ajak orang pada Allah Subhanahu wa taala, ajak orang tak. Tapi kita tak gerak. Musibah mari kita tak gerak ke tak. Jadi peluang itu saja terlepas taksir daripada kita. Allah Taala buat mualaidah dah. Mari musibah. Ni peluang masa dia nak ketuk hati manusia ni. Masa dia senang tak boleh. Masa dia senang kita nak pergi payah. Jadi Allah SWT bagi tahu ni kanun dia ni. Kanun kalau kamu nak manusia dapat hidayah, tu masa dia. Sebab tu Allah kata wala yazalul ladzi sentiasa Allah Taala bagi tahu orang yang kufur dengan Allah SWT. Allah Taala akan timpa pada mereka musibah. Musibah accident, musibah gapo. Tak tengok ke tak? Hok Cina hok tepuh budak-budak naik motosikal tu ke tak? Kena musibah ke tak? Nengung duduk dalam penjara gapo-gapo ke tak? Masa ni bila keadaan lagu tu ke tak? Kalau dia senang gapo-gapo, dia tak apa Sebab tu Allah Taala jadikan musibah-musibah atas dunia ni memang untuk manusia kembali pada Allah dah. Sebab tu kalau kita faham kita faham dunia ni untuk kita dapat apa yang kita nak, kita akan jadi sumak. Kita tengok orang kena kita sumak usia dia masuk penjara. Dah? Kita tak faham kehidupan. Dunia ni Allah Taala buat lagu ni dah. Dia tujuan dia ni. Kalau dai tengok lagu ni apa yang menipu orang, ni peluang dia untuk dakwah, ni peluang dia untuk hampirkan dia, untuk jumpa dia. Baik pada kita, baik pada keluarga kita, baik pada umat. Ni Allah Taala bagi tahu kanun dia. Walaqad istuhzi'a bil rusuli. Kemudian kembali semula pujuk Nabi. Tak. Sesungguhnya rasul sebelum kamu pun wahai mereka dipersendakan. Fa amlaitu lil ladzina kafaru. Maka aku bagi tempoh. Tak. Summa akhadtu. Kemudian aku tangkap mereka, aku azab mereka. Pakai pakaian iqab. Bagaimana dahsyatnya dah hukum aku. Kita sambung sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratan akhir. Radina billahi rabbil alamin. Bi Muhammad nabiyyi wa rasulullah. Alhamdulillah.